والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah, Engkaulah ya Allah yang boleh membolak-balik hati-hati kami. Thabbit qulubana ala dinik. Ketetapkan hati kami ya Allah pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub. Ya Allah, Engkaulah ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami ya Allah. Sarrif qulubana ala ta'atik. Kau ubahlah hati kami ya Allah daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian ya Allah kepada hati yang penuh rahmat dan kasih sayang. Allahumma ftah alaina. Ya Allah, bukakan ke atas kami hikmah-hikmah, kebijaksanaan kepada kami. Wansur alaina, dan limpahkanlah kepada kami ya Allah min khazain, daripada sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayangmu kepada kami ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, alhamdulillah. 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 Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan juga rahmat kurniaan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Moga-moga kita menjadi orang yang bersyukur. Moga-moga kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita masuk lagi dalam bab, iaitu pada malam ini masuk dalam bab yang seterusnya, iaitu bab yang ke 11, bab yang ke-11, iaitu Iblis mengetahui kelemahan Adam. Iblis mengetahui kelemahan Adam. Yang lepas kita nak cerita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan Adam itu daripada tanah. Daripada tanah, iaitu pertama ada beberapa peringkat. Sebut banyak peringkat lah, antaranya 5 peringkat yang disebut. Yang pertama, dia ambil tanah. Tanah yang daripada tanah yang kotor, min qabdatin qabdah, iaitu daripada satu tanah yang digenggam daripada jami'il ard, maknanya hadis sahih, daripada semua jenis tanah di muka bumi ini. Jadi tapi tanah tu disebut sebagai tanah yang kotor, tanah yang kotor. Dan peringkat kedua, dia dah ambil tanah dari seluruh muka bumi, maka ketika itu dia ambil peringkat kedua, iaitu perubahan dari ada yang Israiliyat lah, bukan Israiliyat, hadis dhaif menyebut bahawa tanah itu diwakilkan oleh malaikat Israel alaihi salatu wassalam untuk mengambilnya. Jadi itu hadis dhaif. Tapi nak bagi tahu supaya kenapa kitab Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya diletak juga. Sebab supaya kita dapat tengok kisah-kisah macam sejarah, sirah ni. Macam juga kita nak tahu sirah-sirah, kisah sejarah Islam. Kita kena tahu juga, tanya juga daripada mulut-mulut orang-orang kampung yang duduk di situ. Dan juga kalau nak tahu sejarah Malaysia juga di tempat-tempat mungkin sebelumnya ada sejarah besar, kita akan tanya keseluruhan kepada orang-orang kampung, orang lama yang hidup, supaya kita dapat tahu juga benar atau tidak, wallahu alam. Tapi kita kena tahu supaya menjadi satu
bila kita banyak ambil susun, kita akan dapat menemui dia punya titik pertemuan yang sama. Begitu jugalah dengan hari ini Adam, bagaimana ada cerita-cerita yang hadis walaupun dia dhaif, tapi yang penting tidak munkar. Yang penting dia tidak munkar ataupun memang terang-terang dia adalah palsu, kita tolaklah. Kita tolak. Tapi kalau dia ada sebut dalam beberapa kisah ataupun yang lemah, maka biasanya ulama-ulama akan letak juga. Akan letak sebagai panduan lah. Tapi yang sahihnya, dia tanah daripada Allah genggam, daripada satu genggaman dia, daripada seluruh tanah di muka bumi ini, seluruh tanah. Dan dia bawa tanah tu digelar sebagai tanah yang kotor. Kotor di sini bukan najis lah. Kotor di sini adalah merupakan, dia macam air mani kita. Air mani tidak kotor, air mani tidak najis, tetapi dia kotor. Sebab tu dalam banyak-banyak disebut oleh Allah, hani'an, maksudnya air mani yang hina. Air mani hina. Disebut sini bukan najis tapi hina. Kenapa hina? Tak ada seorang pun dalam dunia ni yang mengaku bahawa yang boleh mengaku bahawa bila ditanya ni air mani siapa, ya ini saya. Pernah tak? Ni tiba-tiba kat dinding tu ada air mani, ini air mani siapa ni? Saya, mak saya punya air mani tu. Dekat asrama ni, ni jumpa air mani melekit dekat dalam mana-mana tempat dinding ke? Ni kat tilam ke? Ni air mani siapa ni? Saya. Pernah tak mana ada orang mengaku? Walaupun sebenarnya manusia ni dicipta daripada air mani. Air mani ni bukan hanya Allah yang kata Allah hinakan. Tidak. Tetapi manusia ni yang menghina sendiri air mani tu. Manusia sendiri yang merasa hina dengan air mani tu, sedangkan sampai air mani dia tak ngaku. Tapi kalau air sirap dia, kan? Macam air rumah saya sendiri kanan ni, ada air. Ni air siapa ni bila nak tanya saya? Ni air saya, ni air ayah lah. Saya bahasakan dia encik lah. Air encik ni, bismillah. Jadi air, hari ni disebut air ni, saya ngaku lah air saya. Tapi kalau air Melo kan, cuma ngaku air siapa ni, air saya. Kat kedai-kedai ini air siapa ni, air teh tarik tadi order, ni saya punya, saya order tadi. Semua ngaku air dia. Saya ngaku air dia. Jadi, tapi bila mana air mani ni, walaupun diri sendiri punya tak ngaku. Malah kita geli pula. Dia tengok, kita geli. Ini memang semula jadi manusia yang Allah nak bagi fikir bahawa air itu ada air yang lebih hina daripada lumpur. Lumpur ni kotor. Air mani hina. Malah bukan dia hina, malah kita yang menghinakan dia. Memang Allah rasa kita nak hina benda tu. Allah letakkan pada diri manusia, air mani ni tak sama dengan emas. Emas kita puja, air mani hina. Malu nak sebut tu malu. Kecuali dalam kuliah. Dalam kuliah saya sebut. Sebab kalau di luar kuliah tak nak sebut dah, malu. Dalam kedoktoran sebut juga. Tapi nak sebut bahawa ketika mana sebut itu pun malu, nak mengaku pun malu, tetapi manusia diciptakan daripada tanah yang kotor, air mani yang hina. Yang bukan hina, air mani yang kamu sendiri hina. Geli. Tetapi saat mana kamu besar, kamu dah dewasa, Allah berikan otak yang hebat, lidah yang hebat, tiba-tiba ada ilmu yang hebat, Allah bagikan otak yang hebat, lidah yang hebat, kamu bicara dengan bicara menghina Al-Quran. Kamu bicara dengan akal, menggunakan akal itu secara menolak hukum Islam. Yang mana yang hukum Islam itu sendiri Allah yang ciptakan. Jadi Allah yang jadikan, jadi moga-moga kita menjadi manusia yang tidak dihinakan. Sebagaimana hinanya kita pada air mani itu. Jadi itu di antara kelebihan. Jadi Masya Allah. Jadi kita semua nak bagi tahu, Allah nak bagi tahu kita ni dia kata, adakah kamu tahu kamu ni dijadikan daripada air mani yang hina. Allah nak bagi tanya itu tu. Tapi kamu besar, kamu sombong kepada Allah. Sedangkan kamu dulu hina. Tanah kotor, air mani yang kamu sendiri hina. Bukan orang lain hina, binatang tak hina benda tu pun. Tapi kamu sendiri yang hina air mani tu. Jadi moga-moga kita ni rasa diri kita ni iftiqar, tak ada apa, hina di sisi Allah. Sifat fakir, sifat iftiqar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peringkat pertama daripada air kotor, daripada tanah yang kotor. Peringkat kedua ni daripada tanah kotor ni, maka kepada tanah liat. Kepada tanah liat, iaitu tanah kotor ni kepada tanah liat. Tanah liat ni cara macam mana? Digodak. Digodak dengan air, maka dia jadi tanah liat. Yang kena tanah liat. Dan kemudian daripada yang ketiga, perubahan yang ketiga daripada tanah liat
maka kepada tanah yang dia tanah jadi tanah liat tu, maka menjadi tanah yang kental dan teguh. Itu ketiga. Tanah yang kental dan teguh. Dan progres yang kedua, iaitu peringkat yang keempat, daripada tanah liat juga menjadi mula-mula tanah kotor. Kemudian jadi tanah liat. Kemudian jadi tanah liat yang kental dan teguh. Dan kemudian yang keempat, menjadi tanah liat yang kental dan teguh kepada tanah liat yang kering. Tanah liat yang kering, yang berwarna, yang berubah-ubah bau dia. Maksudnya tanah tu dah kering, tapi dia punya bau dia boleh berubah-ubah. Maksud tak sama. Sebab tu kita hari ni bau badan pun tak sama. Bau badan tak sama. Orang lelaki bau dia wangi kan, orang perempuan tidak. Agaknya lah. Sebab tu kalau solat, Allah, dia rapatkan dia punya ketiak tu. Kan? Sebab takut bau badan agaknya. Okey, Allahuakbar. Tapi jangan bawa ilmu tu keluar, itu saya teka je. Saya teka je. Tak ada dalam kitab pun. Okey, jadinya ketika saat yang keempat adalah tanah liat yang kental dan menjadi kering. Kering. Dan kemudian yang kelima, perubahan tanah yang kering itu menjadi seperti tembika, iaitu keras. Menjadi seperti tembika yang telah dibentuk. Yang mana kalau tembika tu salsalin kal fakhar. Salsalin kal fakhar. Yang mana kalau sal-sal tu kalau diketuk, teng teng teng, bunyi dia salsal, kuat. Maksudnya Adam ni dicipta kosong. Salsal. Bila diketuk tembika tu, bunyi dia teng teng, berdengung. Teng, berdengung. Ada gunnah dia. Ada gunnah dia. Okey, jadinya berdengung, berbunyi dia kuat. Sebab tu disebut dalam bahasa Arab yang lepas, disebut tentang sifat tafakhur, sifat tembika. Sifat yang hina ni sifat tembika. Antara sifat yang keji adalah sifat yang disebut sebagai tafakhur, sifat menembika. Iaitu sifat menembika ni apa? Bila dia kosong, maka sifat dia kalau diketuk kuat bunyi. Ni orang-orang yang sifat tafakhur ni, dia cakap jenis cakap lebih. At-tafakhur. Okey, jadinya sifat tu ada. Sifat tembika ni bila ketuk kuat, bila kosong. Tetapi bila kita dipadatkan dengan ilmu. Sebab tu manusia ni asal kosong. Asal kosong, tak ada apa. Tak ada apa kosong gitu. Tapi kalau kita dipadatkan dengan iman, dengan ilmu, baru kita ni orang yang jadi badan kita ni tembika. Sebab tu tembika, badan kita ni tembika. Sebab tu jangan biar kosong. Biar roh dia jangan kosong. Bahaya roh kosong. Bila roh kosong kita ni, roh tu patut diisi dengan zikir, diisi dengan ilmu, diisi dengan iman. Diisi dengan zikir, diisi dengan ilmu, diisi dengan iman. Barulah badan kita ni padat. Bila badan padat ni, kita dah jadi tafakhur. Kita jadi sifat tembika tu. Tembika yang padat. Maksudnya, bila padat ni bunyinya perlahan. Bila ketuk, tep, 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 bunyi dia. Padat. Jadi bila cakap tu pun cakapan yang baik. Keluar daripada mulut dia baik. Bila hujan turun je, Allahumma sayyiban, hadihi rahmatullah. Hadihi rahmatullah. Ini adalah rahmat dari Allah. Wada'ah Allah, yang merupakan takdir oleh Allah. Bila datangnya hujan, doa Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, berikan kepada kami hujan yang berupa manfaat, bukan mudarat. Maka mulut yang keluar daripada mulut kita ni, mulut yang baik. Orang puji kita, hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah kurniaan dari Allah. Ataupun masya Allah la quwwata illa billah. Ini semua adalah pujian dari Allah. Ini adalah semua dari datangnya adalah kehendak Allah. La quwwata illa billah. Tiada kekuatan melainkan Allah. Dalam hadis Bukhari ada sebut lagi, bila kita dipuji, maka katakanlah Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah khairan ala ma tazunnun. Ya Allah jadikanlah, ya Allah, dalam hadis Bukhari, ketika mana saat dipuji ni, maka kita boleh sebut, ya Allah jadikanlah puji apa, jadikanlah sangkaan orang tadi tu yang puji aku tadi tu. Dia kata pujilah anak kamu ni anak soleh. Anak kamu ni pergi rumah tengok anak kita ni bantu kita buatkan raitih. Orang pun puji, bagus anak kamu ni anak solehah. Kita pun jadi, ya Allah jadikanlah khairan mimma tazunnun. Ya Allah jadikanlah pujian tadi tu lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Padahal anak kita tu dekat rumah kita ni baru buat air. Selama ni pun malas.
Tapi depan orang rajin buat air. Jadi orang puji anak kita, maka dalam hadis Bukhari sendiri kita sebut kataan yang baik, ya jadikanlah anak aku ni lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Jadi kalau kita dipuji, isteri kamu baguslah. Allah hebat isteri kamu. Anak kamu baguslah. Suami kamu baguslah. Maka dalam Islam menggalakkan kita supaya menyebut, ya Allah jadikanlah suami aku ni lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Mereka sangka suami aku baik. Kan malah kita doa pada Allah supaya sangkaan orang tadi tu malah yang kita minta lebih baik. Ini sebab tu mulut kita ni bila ada benda zikir, benda baik, jadi Nabi telah mengajar kita benda-benda baik. Jadi kita bercakap tu baik, mulut baik. Jadi itu di antara yang Nabi ajar. Nabi ajar benda doa. Benda doa. Jadi benda buruk datang doa. Jadi benda puji pun doa. Jadi sebab tu saya pernah sekali ada orang dia dipuji. Benda dia dipuji, kamu hebat lah. Tak adalah, aku dia kuli aja, mana ada. Kau orang kaya sekarang tak adalah, mana ada duit, kereta banyak rosak. Dia suka menidakkan. Saya kata salah ni. Jadi konsep Islam dia tidak betul. Konsep Islam yang Nabi ajar tidak betul. Tidak tepat. Nabi dah ajar dah bila kita dipuji oleh Allah, dipuji oleh manusia, kita sebut Alhamdulillah dan sebut Masya Allah la quwwata illa billah. Dan kemudian ataupun hadza min fadli Rabbi. Dan kemudian kita terus berdoa, ya Allah, jadikanlah pujian tadi itu lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Mereka sangka aku ni kaya. Maka doanya, ya Allah, jadikan betul-betul aku ni kaya bagaimana mereka sangka. Padahal kita ni nampak kaya tapi tidak. Ataupun orang sihat. Contohnya Kak Intan, Cintan. Contoh Kak Intan ni, Kak Intan Al-Jafri ni. Orang puji dia, oi Kak Intan, muka cantik sekarang. Alah Ustaz, nampak je muka cantik Ustaz, tapi sebenarnya badan berkurap. Tak payah cakap. Kita tak payah cakap lah badan kita berkurap. Jadi cakap je lah. Dalam hati kita doa, ya Allah, Alhamdulillah. Sebut sekali puji bagi Allah. Semua pujilah, ya Allah, jadikanlah badan muka aku ni, atau badan aku ni lebih cantik, ataupun lebih sihat. Mengikut apa yang mereka sangkakan tadi. Jadi itu di antara positif Islam dalam kalimah-kalimah kita. Yang Islam dah ajar dah positif. Bukan kita kata, anak kamu bagus lah. Nampak je Ustaz rajin. Itu depan ni kamu rajin tu, belakang malas. Kita ni suka cakap macam ni. Saya tak tahu kenapa. Orang Melayu, saya minta maaf. Tapi dia tak tahu nak puji anak dia, lalu dia ngutuk anak dia. Malah itu menjadi doa kepada anak dia sendiri. Menjadi doa kepada anak dia. Dia suka membalikkan pujian orang. Jadi jangan balikkan pujian orang. Ambil pujian tu, serah pada Allah. Segala puji hanya bagi Allah. Segala puji hanya bagi Allah. Rendah diri, tapi salah. Dia bukan rendah diri. Itu adalah satu mentaliti negatif. Islam ajar mentaliti positif. Bila orang puji kita, maka kita letak pujian tu pada Allah. Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Kita minta, ya Allah, jadikanlah benar-benar pujian tadi lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Mereka sangkakan. Jangan menidakkan pujian. Tak diajar dalam Islam. Menidakkan pujian. Melainkan dia memang puji benda apa? Benda tipu lain. Jadi kita kena betulkan balik. Kena betulkan balik yang terang-terang. Maksudnya, bagainya. Jadi moga-moga orang tu bodek kita. Ataupun orang tu perli kita. Tak apa. Orang kaya. Kita baru nak berniaga. Baru nak berniaga. Seperti orang orang kaya lalu. Amin. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, yang kaya itu Allah. Moga-moga, ya Allah, jadikanlah aku kaya sebagaimana apa yang mereka sangkakan. Tak apa, mereka tu tipu ke, tidak ke, tapi apa yang mereka sebut tu jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka cakap tadi. Itu doa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Nabi dalam hadis Bukhari. Bukhari. Jadi bila orang puji keluarga kita bagus, Masya Allah, la quwwata. Ini semua kehendak Allah. La quwwata illa billah. Tak ada kekuatan melainkan Allah, dan doa. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, keluarga aku ni lebih baik daripada apa yang kita dapat. Melayu pun tak apa. Melayu pun tak berdoa. Kita menangis sisi dulu orang puji suami kita, kita nangis. Suami kita tak macam tu. Depan orang dia macam tu. Belakang tidak macam tu. Agaknya lah. Isteri kita pun macam tu juga. Depan orang macam ni. Baik, belakang tidak macam tu. Anak kita depan orang macam ni. Belakang tidak macam tu. Maka bila orang puji macam tu, maka sebutlah, ya Allah, jadikanlah. Nangis kita kat luar. Anak kita tak macam tu sebenarnya. Anak kita orang puji soleh, rupanya di luar derhaka kepada Allah. Derhaka kepada mak bapak dia. Walaupun belajar tinggi. Kita menangis bila orang puji anak kita. Baik, depan orang mengampu. Gini. Tak, kita jadikan doa tu
pujian orang sebagai doa. Ya Allah, jadikanlah anak aku benar-benar apa yang sebagaimana mereka sangkakan dan malah lebih khairun minha, lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Okey. Kemudian 5 peringkat. Pertama, daripada tanah yang kotor. Peringkat kedua, tanah yang kotor tu menjadi tanah liat yang lembut, kan? Dan yang ketiga, peringkat tanah liat kepada tanah liat yang kental. Dan yang keempat, daripada tanah liat yang kental itu menjadi tanah liat yang kering, yang berubah warna, berubah warna lah, yang berubah baunya. Dan yang kelima, dan berubah bau lah, daripada bau busuk tadi, terus berubah bau tanah liat lah. Tanah liat kan begitu kan, tak busuk sangat lah. Dan yang kelima, daripada tanah liat yang dah berubah, yang keras, dah dikeringkan. Dan yang kelima, peringkatnya perubahan tanah liat yang kering itu menjadi tembika. Menjadi tembika yang bila diketuk, sol. Ketuk ni bunyinya kuat. Tu atar. Okey. Selepas selesai proses ini, lalu Nabi Allah Adam berubah menjadi seperti sebuah patung. Macam kita tembika kan, macam patung tembika, tempayan, macam itulah. Jadi sebuah patung yang berjasad tetapi tidak bernyawa. Yang berjasad tetapi tidak bernyawa. Jadi banyaklah yang disebut dalam kitab. Depan saya ni ada kitab Qasasul Anbiya. Kan? Qasasul Anbiya. Jadi dalam Qasasul Anbiya ini banyak disebut-sebut. Tapi saya tak perlulah. Ada yang kata 40 tahun. Kan? Dibiarkan lama. Maksud lepas jadi Adam tu, dah jadi patung, Allah tak terus meniupkan roh dia. Allah tak, yang pentingnya dia cuma dalam hadis, cuma menyebut hadis sahih, menyebut bahawa selesai diciptakan patung Adam, dia tidak, maksudnya dia akan fatarakahu, ditinggalkan Adam sekian lama. Itu saja dalam hadis. Cuma tak disebut sekian lama tu berapa lama. Dia tak sebut sekian lama tu berapa lama. Tak penting lah. Tapi yang penting lama. Ada yang dikata lama tu adalah 40 tahun. Ada sebut sebagian disebut dalam Israiliyat 40 tahun, saya tak nak sebut sangat lah. Cuma yang penting di 40 tahun ke, 60 tahun ke, 30 tahun ke, 20 tahun ke, sebagai parameter dia. Maksudnya bertahun tinggalkan, bukan berhari, bertahun. Cuma yang paling sebut paling lama dia lama. Dalam hadis cuma sebut lama. Bila sebut lama ni bukan kejap lah. Kita tengok dari pembuatan tembika. Siapa yang pernah buat tengok tembika? Bila dia dah jadikan tembika, dia terus pakai ke ataupun dia biarkan ni? Siapa yang biasa buat tembika, kita tengok orang buat tembika, dia takkan pakai terus. Kalau pakai terus, dia retak. Betul tak? Kalau kita terus siap, terus pakai, apa jadi? Kalau kita ambil terus, benda tu pecah. Benda tu pecah, wajib pecah. Kalau kita dah siap bakar, siap apa semua tu, dah lama, kita terus buat air, minum. Memang kalau kita pakai terus, benda tu akan pecah. Saya pergi Lombok tu. Dia kata, tidak, jangan pegang tu, biarkan dulu, dia kata. Biarkan dulu. Sejuk dulu, keringkan dekat matahari lama-lama, diangai kat matahari, lama. Barulah dia dah hangai kat matahari, letak matahari, baru dia siap. Tapi kalau kita ambil terus, pecah benda tu. Dia memang tak kuat. Jadi dia kena tinggalkan dalam sekian lama supaya dia kuat. Sebab tu badan kita ni dah, ni bukan biasa-biasa tu, liat mak ni. Ni liat. Mak, liat. Ini maksudnya kolagen banyak lagi ni. Ni kolagen banyak lagi. Tapi ibu-ibu kat sini dah lembut dah kan. Lain dah. Okey, Allahuakbar. Okey. Jadi siapa yang dah tak lihat lagi tu, ni macam dia mak. Dia kental ni. Tolak datang balik. Okey, ada orang dia tolak tak datang balik. Itu maksudnya dia punya kolagen dah tak ada. Dia kena pakai kuah putih letak kat muka ni. Ataupun paling senang, tak payah kuah putih lah. Ambil gambar, selfie, pakai mood beauty. Pun nampak okey jugalah. Okey. Jadi insya-Allah. Dah sebut bahawa badan kita ni liat. Liat. Keras, liat. Tapi kita ni dah letakkan air dalam badan kita ni, air, roh, kan. Tapi kalau yang asal keras, asalnya keras dan bunyi keteng. Maksudnya badan kita ni akan jadi keras. Teng. Asalnya begitu, keras. Cuma nanti dia masukkan lembut, dia masukkan sel, akan jadi nyawa, maka barulah badan kita menjadi lembut. Tapi sebenarnya badan kita asal ciptaannya adalah daripada macam perbuatan tembika. Jadi insya-Allah itu di antara mula-mula sekali.
Tapi dah ditinggalkan sekian lama tu nanti kita akan sebutlah, iaitu ayyatrukahu, ditinggalkan dalam sekian lama. Sekian lama tu berapa lama? Ada yang kata 40 tahun, ada yang kata bertahun-tahun lamanya. Wallahu a'lam. Okey, kita terus lagi. Tak penting lah, yang bertahun berapa kita terus tak penting. Okey, jadinya peringkat ini dinamakan peringkat pembentukan jasad, iaitu marhalah at-taswir. Peringkat yang disebut sebagai peringkat yang disebut pembentukan jasad. Taswir ni maksudnya dibentuk. Dibentuk badan kita ini. Lamma sawwara, di hadis sahih Muslim, lamma sawwarallahu Adama fil jannati. Maka ketika mana Adam itu dibentuk, digambarkan dan dibentuk Adam itu fil jannati, di dalam syurga. Tarakahu ma syaa Allah, dan Adam ketika itu dah dibentuk di syurga dan ditinggalkan cukup lama. An yutrakahu, dan kemudian dia ditinggalkan. Faja'ala iblis, maka dia menjadikan iblis itu yutifu bihi, dapat menganalisa, dapat yutifu, tawaf. Tawaf ni yutif lah, tawaf, pusing mengelilingi badan Adam, masuk dalam, keluar balik. Yanzuru bi ma huwa, dan melihat Adam itu daripada luar dan dalam. Falamma rahu, dan kemudian iblis menemui rahu. Rahu tu adalah dia melihat, ajwafa, rongga-rongga, arafa annahu, sesungguhnya dia telah melihat rongga-rongga itu, sesungguhnya dia pun tahu annahu khuliqa khalqan la yatamaluk, bahawa dia tengok rongga tu dia, iblis tahu dah. Banyak rongga dalam badan ni, urat, darah, saraf semua ada. Maka Adam ini, anak-anak dia adalah satu makhluk Allah yang tidak tahan dengan nafsu dia. Tidak tahan dengan nafsu. Tu Adam. Jadi iblis tahu sungguh, badan berongga macam ni, memang banyak lubangnya, banyak kelemahannya. Dan bila banyak kelemahan dia, macam kita perparitan, bila banyak wiring, bayangkan kalau wiring tu banyak saluran, waya, selalu kena cek. Tak sini mati, sini pula rosak. Tak sini rosak. Sistem dia rumit. Dalam sistem manusia ni berselirat. Kalau kita tak nak tahu, makin tua makin berselirat dia punya darah, dia punya urat dia. Ya. Berselirat, nampak dekat dia punya lutut, berselirat dia punya urat. Oh, gini keluar. Jadi sebenarnya manusia ni badan dia berurat dan berongga, laluan darah dia. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ketika mana Nabi ni, ketika mana dikata sahabat Nabi ni, iaitu ketika isteri Rasulullah, iaitu Safiyah. Nabi berkahwin dengan Safiyah, iaitu binti Huyai, yang datang berjumpa, dikata ketika mana isteri Nabi Safiyah binti Huyai datang berjumpa beliau yang sedang beriktikaf di masjid. Isteri Rasulullah ni bernama Safiyah. Safiyah ni bertemu dengan Nabi di masjid. Jumpa Nabi, dia pergi masjid, jumpa Nabi. Beliau kemudiannya menghantar, kemudian Rasulullah ni bila dah bertemu Nabi masjid, Nabi pun bila Nabi balik, Nabi saing dengan Safiyah. Nabi datang balik dengan Safiyah. Ni hadis rawahul Muslim. Hadis rawahul Muslim wa rawahul Bukhari, muttafaqun alaih. Jadi ketika pertengahan jalan, Nabi ni jalan-jalan nak Nabi dengan isteri dia, beliau tersempat dengan dua orang sahabat. Dua orang sahabat yang mana daripada sahabat itu dari golongan Ansar, iaitu orang Madinah. Maka bagi mengelakkan timbulnya keraguan di dalam hati dua sahabat ini, maka berkenaan hubungannya dengan Safiyah, Rasulullah terus bersabda, qala inna syaitana yajri minal insan majri ad-dammi wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma su'an. Syaitan, dia kata, aku ni isteri aku. Dia kata, aku kahwin dah. Jadi kerana apa aku bimbang bahawa sesungguhnya syaitan ini, iaitu iblis ataupun jin yang jahat ni, iaitu syaitan. Jin kan macam makhluk,
Yang jin yang jahat ni dipanggil syaitan. Syaitan maknanya jauh dari kebaikan. Syaitan ini, yang jin syaitan ini yang mampu bergerak di dalam tubuh manusia. Dia kata dekat badan kamu ni ada satu jin yang mampu, yang dia ni jin ni bahayanya, dia boleh bergerak. Boleh bergerak, ya jiri minal insan, dia boleh berjalan menyusuh apa dia? Menyusuh pembuluh darah. Maksudnya ada jin dalam badan kamu ni yang boleh menyusuh dalam darah kamu. Menyusuh, dia boleh pusing dalam darah. Oi, bahaya dia. Jadi, dan aku risau. Wa inni khasyitu, dan aku ni risau. An yaqzifa fi qulubikuma su'an. Maka sekiranya syaitan itu mencampakkan sesuatu sangkaan buruk di dalam hati kamu berdua. Rawahul Bukhari wal Muslim. Hati-hati. Sebab itu orang tua-tua kita dulu, saat mana kalau dia nikah, tidak buat majlis lagi. Dia nikah, tapi tak buat majlis. Dia nikah dah. Aku nikahkan akan dikau dengan si Fulan bin Fulana bin Fulan, dengan mas kahwinnya. Kalau Johor, RM22.5 hutang. Hutang. Jadi ya, ketika mana saat sampai sekarang Johor pun masih lagi RM22.5. Harga yang maintain dari dulu sampai zaman Piramli sampai hari ini di Johor adalah mas kahwin. Mas kahwin. Kau ada. Hebat tak hebat Johor. Lain semua dah naik dah. Mas kahwin tak naik-naik. Saya pun tak tahu sebab apa. Berkat dia panggil. Berkat. Okey. Johor cuti 2 hari. Johor cuti hari Ahad. Alhamdulillah. Dan juga hari Isnin cuti kerana apa? Kerana PM lah. Tapi 22 PM sebenarnya. 22 PM. Johor 22 PM. Kerana yang pertama pada hari Ahad, pada hari Isnin kerana PM, iaitu Perdana Menteri. Hari Isnin. Hari Ahad pun kena PM juga. Kerana Johor masuk akhir, final akhir, PM, Piala Malaysia. Piala Malaysia. Jadi kerana PM, kita cuti 2 hari. Okey. Okey, insyaAllah. Tapi nak sebut hari ini bahawa syaitan, tapi belum lagi menang, baru nak lawan Sabtu ni. Jadi ibu-ibu, esok ibu-ibu takut dia tak tahu ada bola besok. JDT lawan Selangor. Final Piala Malaysia. Final Piala Malaysia. Jadi saya ni kerja sendiri. Sekolah ke, kerja ke, tidak ke, gitu juga. Gitu juga. Sekolah pun handsome, tak kerja, tak cuti pun tak handsome ginilah cara dia. Wallahu, Masya Allah. La quwwata illa billah. Okey, seterusnya. Dan kemudian dikata lagi, saya sambung balik. Tadi kebatasan lah. Saya nak tengok kelebihan jin tadi. Dia maksudnya dia memang hebat. Sebab itu kalau kita buka dalam kitab pasal jin, tafsir ni, jin ni dia boleh menipu darah kita. Sebab tu bahaya. Dia boleh menipu darah. Sebenarnya kita tak begitu pun, tapi kita boleh nipu darah. Sebab tu kita bila risau, bila kita rasa sangkaan, darah kita naik. Darah kita akan tiba-tiba naik. Yang tu bahaya, pembacaan darah. Padahal okey je. Sebab tu benda-benda macam ni kita kena banyakkan zikir. Banyakkan zikir. Kerana syaitan, jin ni, dia boleh menyebabkan darah kita ni tak stabil. Darah kita tak stabil sebab dia duduk dalam pembuluh darah. Bila kita mula tak stabil, menyangka, biasanya orang yang stres, orang-orang yang darah dia laju, sebenarnya dia punya jiwa dia tak stable. Jiwa tak stable. Sebab tu orang kata, macam mana ustaz nak jiwa stable ni ustaz? Saya kata simple. Bukan nak kata simple lah. Simple. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Sad pernah menyebut, isbir ala ma yaqulun. Wahai Muhammad, sabar. Sabar. Tenangkan diri kamu, tenangkan diri kamu. Wazkur abdana Daud. Kami ingatkan dahulu hamba kami yang relax, yang tenang, yang cool, yang tak pernah stres dalam hidup dia. Iaitu wazkur abdana Daud al-aid. Nabi Daud yang kuat bekerja. Innahu awwab. Dia adalah orang yang awwabin. Maka dia sujud pada waktu pagi dan petang. Dan gunung-gunung terus sujud. Burung-burung mahsyurah berkumpul. Kullun lahu awwab. Dan burung-burung itu juga awwabin. Maka diberikan kepadanya kerajaan yang kuat. Wa atainahul hikmah. Otak yang bijak. Wa faslul khitab. Dan juga ketepatan dalam memilih pemilihan. Maksudnya tepat dalam pemilihan.
Jadinya ketika itu Abdullah dalam Ibnu Katsir, Abdullah nak pergi solat macam Nabi Daud, sujud pada waktu pagi tadi, isyrak. Maka ketika itu dia baru tahu bukan solat isyrak Nabi Daud, tapi solat duha. Maka Nabi pun kata dalam hadis Muslim, solatul awwabin. Solat awwabin tadilah yang Nabi Daud tadi, tarmadul fisal, dia berada di pertengahan duha, iaitu pukul 9 sampai pukul 11. Jadi siapa yang nak macam Nabi Daud tadi, boleh duha. Ya, dia punya otak tenang, cool je. Awabin, serahkan segala urusan pada Allah. Sebab tu Nabi Daud ni apa masalah je, dia ngadu pada Allah pada waktu awabin. Awabin ada dua. Iaitu pertama pada waktu istirak, iaitu pada waktu pukul pertengahan dalam hari Muslim 9 hingga 11. Yang kedua waktunya iaitu asyi, petang. Antara maghrib dengan isyak, wallahu a'lam. Tapi yang waktu maghrib isyak ni hadisnya dhaif, lemah. Tapi kalau awabin pada waktu pagi itu sahih, iaitu rawahul Muslim. Rawahul Muslim. Jadi bolehlah beramal. Siapa kat sini yang mula stres kan? Boleh cuba. Macam mana Nabi Daud punya amalan. Sebab tu amalan dia kenapa? Kerana hikmah. Datang otak dia bergeliga. Sebab tu orang yang stres, jumpa tok guru, tok ustaz-ustaz ke, orang tua-tua kamu, dia bisnes tak berjaya, stres, maka tok guru kata apa? Duha. Kan? Ingat tak dia kata apa? Dia kata suruh duha. Duha ni boleh menyebabkan jiwa kita ni tenang. Wafasul khitab. Keputusan kita nanti nak ambil, nak buat berniaga, nak berhentikan ke, nak tutup perniagaan, nak buka perniagaan baru ke, Allah bagi kita ilham. Wa atainahul hikmah. Dan Allah berikan hikmah, kebijaksanaan. Kita ni tak stres, tak buntu dalam membuat keputusan, tak buntu dalam pemikiran kita, ada je idea-idea. Jadi ini antara orang yang lebih baik kepada orang yang buat duha, dan kemudian kerajaan dia kuat. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Sedikitlah nak belajar. Saya ulang-ulang benda ni. Duha lah. Cuma duha. Waktu-waktu muda ni. Tenangkan diri. Supaya tidak stres. Sebab masalah Nabi Daud dengan Nabi Rasulullah SAW lebih banyak daripada kita. Kan? Dia lebih banyak daripada kita sebab Nabi Daud pun 100 orang isteri. Jadi dia lagi banyak isteri daripada suami kita. Suami kita ni stres. Padahal kita seorang jaga. Kan? Dan padahal kita ni stres. Anak kita ada 5-6 je. Tak macam Nabi Daud alaihissalam. Jadinya moga-moga kita dapat beramal macam Nabi Daud. Okey, kenapa ada syaitan duduk? Baik-baik. Kat badan kita ni ingat ada syaitan. Ada kat dalam darah kita ni ada syaitan. Darah syaitan ni boleh duduk dekat darah-darah kita. Jadi bila kita ni, darah kita, bila kita stres je, darah kita pun jadi semacam. Jadi wallahualam. Jadi kurangkan stres dan kurangkan sangkaan. Sebab orang yang menyangka buruk ni, maka bila stres. So saya pernah jumpa orang ni sakit apa tu ni yang kata menyangka orang benci dia, orang ni dia apa ni? Anxiety. Anxiety. Pernah dengar tak nama anxiety? Anxiety disorder, Ustaz. Kan? Anxiety disorder kan? Saya anxiety disorder, betul. Saya dah ada 3-4 orang sahabat yang kena sakit ni. Tapi bila kita berbual dengan dia, bila secara peribadi lah. Dengan dia, saya berjumpa dengan isteri, dia berbual secara peribadi dengan saya peribadi, sama sakit ni, iaitu dia cepat menyangka orang buruk, orang benci dia. Dia kadang-kadang dia mula pakai niqab tiba-tiba kerana dia takut orang pandang dia, tiba-tiba lepas tu dia buka balik. Dia macam seolah-olah satu benda pakai niqab kerana agama, jadi dia pakai niqab kerana satu benda, iaitu dia malu dengan orang yang dia menyangka orang benci dengan dia. Bapak dia benci dia, kawan dia tak suka dia, tapi itu ada kesamaan. Tapi ada juga anxiety yang lain, wallahualam. Tapi kebanyakan yang dia pergi hospital, dia kena sakit gini, tapi bila jumpa balik dengan dia secara peribadi, dia bukan masalah sakit dari segi ni, tapi segi mental sebenarnya. Ada segi mental dia adalah selalu sangka. Sebab bahaya tau, bila kita selalu sangka ni, maka yang duduk mencangkul dalam hati kita ni syaitan. Anxiety ni banyak betul. Tapi saya ada 3-4 orang yang saya kenal, maka dia bertemu secara bersemuka, maka yang saya nampak dari segi apa yang disebut adalah dia cepat menyangka betul darah dia itu. Cepat menyangka. Sebab tu bila ada satu, macam bila kita satu sebab contoh macam saya beli nasi satu tempat kedai kedai tu tak layan saya cepat menyangka. Dia bila kita rasa menyangka cepat sangat, dada kita jadi stres. Tapi kalau terlampau sangat, maka dia boleh jadi penyakit, penyakit
rasa rendah diri ke? Betul lah, rasa rendah diri pun rasa rendah diri yang terlampau. Terlampau. Rasa rendah diri. Suami saya pernah gastrik sebut sebab anxiety ni. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya dia punya penyakit ni sebenarnya lebih kepada mental. Sebab tu saya bila baca kitab-kitab dalam Qasasul Anbiya dan kitab macam mana syaitan boleh masuk, kemudian saya baca pula tentang pembuluh darah masuk, tentang bekam, tentang Islam punya ni perubatan. Betul saya masuk ke dalam tafsir, saya melihat bahawa syaitan ni bahaya. Dia duduk dalam sangkaan dan dengan sangkaan itu boleh masuk pula stres. Stres pula. Dia jadi stres. Darah dia pula berubah. Dia jadikan benda tu, jadikan mental sebagainya. Maka penyelesaian dia yang paling mudah kembali kepada Allah. Iaitu sangka baik. Sangka baik pada setiap benda. Dan kita ingat bahawa setiap manusia ni tidak memberi kesan kepada makhluk. Benci, seluruh dunia ni benci kita sekalipun. Seluruh dunia benci kita. Maka takkan boleh memberi kesan kepada kita. Tak boleh memberi bekas kepada kita. Yang kita takut hanyalah Allah benci kita. Itu saja. Jadi kalau kita rasa bahawa semua manusia benci pada kita ni, tak ada apa masalah. Tidak ada apa masalah. Jadi moga-moga orang yang penyakit macam ni kena jumpa dia slow talk. Slow talk dia, slow kemudian cakap benda agama. Benda zikir, supaya berzikir, supaya bangun tahajud dan sebagainya. Kuatkan istiqamah tahajud supaya hati dia kuat. Sebab hati kita lemah, hati kita kosong, maka syaitan yang duduk mencangkung dalam hatinya. Tapi itu dari segi mental zikir. Tapi dari segi perubatan, itu kena jumpa orang perubatan, sains macam mana secara chemical, secara technical, secara klinikal, maka tu ada perubatan ni. Tapi dari segi apa yang saya sebut kat sini, saya buka dalam kitab Tibun Nabawi, maka dia lebih kepada sakit ni, syaitan, iaitu stres, hasutan daripada otak dia, daripada syaitan. Sebab syaitan kerja dia masuk pembuluh darah untuk menjadikan manusia ni menyangka. Lala darah dia naik. Darah dia naik. Itu yang pengsan. Itu kadang-kadang pengsan tiba-tiba darah naik. Padahal dia sihat. Pada makan bagus, makannya, dietnya bagus, senam selalu. Tapi stres. Pengsan lagi. Pengsan lagi. Jadi moga-moga dia makan ubat. Dia kena makan ubat. Itu yang jadikan masalah. Makan ubat. Lepas tu duduk rumah. Berhenti kerja. Sebab takut. Sebab itu, ini, dia rasa ini begini. Jadi benda ni, kalau jadi kat anak kita, kalau jadi kat sahabat-sahabat kita, kita suruh dia kembali balik. Kembali balik kepada keberanian diri dia sendiri. Okey, makanlah ubat banyak mana pun. Tapi kalau mental tak kuat, dia akan kembali balik. Wallahualam, saya pun tak faham sangat benda-benda ni. Ini saya pun tak banyak pengalaman. Tapi tu adalah 3-4 orang yang berjumpa dengan saya. Saya nak murid. Kadang-kadang ada juga nak murid yang anak dia macam ni. Jadi dia bila berbual dengan saya tengok, semua sama je. Anxiety dia sama je. Sebab tu sangkaan buruk dia sangat bahaya. Kalau terjadi pada kita, lama kelamaan kalau kita ada isteri ke, kalau isteri mula sangka buruk pada ini, pada abang, kau betul lah abang tu, ni. Dia lah ni. Tetamu datang je kita rasa sangka buruk. Bawa ni kalau kita ada anak sakit sikit je, inilah ni, orang ni bawa sakit lah ni. Kita sangka buruk. Setiap apa yang kita hidup ni semua kita takut menyangka. Lalas hidup sendiri stres. Jadi sebab tu kita kadang-kadang kena sangka baik. Semua benda yang mudarat dan manfaat semuanya tak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Baru kita tenang sikit. Baru kita tenang dan sebagainya. Okey, seterusnya ayat Quran lagi, peringkat ini dinamakan peringkat pembentukan jasad marhalah taswir, pembentukan manusia sebagai persediaan sebelum ditiupkan roh ke atasnya. Jadi pembentukan benda ni, dia punya dalam tu rongga, dibiarkan 40 tahun dalam kitab Qasasul Anbiya Imam Ibn Kathir, lama tu. Jadi semua benda tu adalah persediaan untuk manusia ni, badan dia kuat, tubuh dia, fizikal dia kuat sebelum ditiupkan roh ke dalamnya. Yang sebagaimana dalam surah Al-A'raf, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Surah Al-A'raf ayat 11. Dan sesungguhnya kami yang telah menciptakan kamu, wahai Adam, wahai manusia, bukan Adam, wahai kum tu kamu semua, wahai manusia. Lalu kami membentuk rupa kamu. Bapa kamu dulu, kami yang jadikan rupa dia.
Dan kami jadikan dia itu sawwarnakum. Bentuk dia. Dalam hadis rawahul Muslim, sawwarnakum fil jannah. Sawwarallahu Adam fil jannah. Dijadikan di dalam syurga. Dan kemudian kami yang jadikan kamu, dan kami yang bentukkan kamu, dan kami yang tiupkan roh ke dalam badan kamu. Kata ganti diri kepada sawwarnakum tu, dia kata adalah ditujukan kepada anak-anak Adam. Bukan kepada Adam, tapi kepada kum, itu kepada ramai, iaitu anak-anak Adam manusia. Dan penceritaan yang ada dalam ayat ini bukan cerita pasal Adam, tapi nak ceritakan kepada manusia. Sebab tu walaqad khalaqnakum, dan kami telah ciptakan kamu wahai manusia, bukan Adam. Summa sawwarnakum, kemudian kami telah bentuk kamu. Maksudnya penciptaan kita ni sama macam Adam. Tak ada beza. Allah nak bagi tahu pembentukan Adam, anak-anak manusia ni sama macam ciptakan Adam. Tak beza. Cuma Adam ni bezanya Allah ciptakan sepiji-sepiji. Macam mana cerita dia? Bentuk dia macam mana? Kemudian ditiupkan roh. Sesungguhnya fizikal kita, mental, fizikal kita, gaya badan kita, sama jantung kita, sebiji macam Adam. Sesungguhnya ayat ini Allah telah menggabungkan penceritaannya tentang peringkat pembentukan dan penciptaan Adam dengan menggunakan kata hubung, iaitu summa, yang menunjukkan turutan yang perlahan. Maksudnya telah kami ciptakan kamu, lalu kami bentuk rupa kamu. Bentuk rupa kamu. Maksudnya beza dia sikit je. Adam Allah ciptakan dulu bentuk, kemudian Allah jadikan kamu. Tapi manusia pula, aku ciptakan kamu dan kami bentukkan kamu. Apa beza dia? Cuba bayangkan. Maksudnya Allah jadikan Adam ini bentuk dulu, cantik, baru kami tiupkan roh. Tapi yang ini Allah jadikan kamu dan kemudian baru bentukkan roh dulu. Kemudian barulah ditiupkan kepada badan, dan badan itu akan menjadi semakin bentuk yang hebat. Sampailah lahir. Baru lahir. Maksudnya dijadikan roh dulu tiup, badan kita belum sempurna lagi. Maksudnya badan dah sempurna tangan, tapi belum kuat. Bila lama-lama dalam badan 9 bulan 10 hari, baru dia kuat, baru Allah lahirkan. Jadi Allah jadikan kamu dulu, tiupkan roh, dan kemudian barulah kamu digambarkan, baru dibentuk cantik sempurna, dan kamu dilahirkan. Kamu dilahirkan. Dikata summa itu adalah menunjukkan turutan yang perlahan dan lambat serta mempunyai jarak masa di antara dua peringkat. Okey. Antara. Okey. Yang membagi salam, Suaya Mat Sahdi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kak Salina Kasif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aminah Dom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aslina Hawalid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suranai Zulina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah. Seterusnya tadi saya baca bawah lagi. Okey, saya ada ubat Ustaz, jumpa pakar psikiatrik untuk kontrol baik dan baca Al-Quran. Betul. Sebab tu saya bagi tahu tadi, secara klinikalnya jumpa doktor. Ya? Tapi secara kita yang sebagai orang-orang yang kita tahu pasal Al-Quran ni, kita suruhlah anak-anak kita, suami kita ataupun kita sendiri bukan dikembali kepada Al-Quran. Dia ada cara dia. Iaitu yang pertama sekali, para ulama sebut, iaitu bila kita punya darah kita ni begini, syaitan mencangkul dalam badan kita, lemah ni, hasutan syaitan ni, paling kuat untuk mengelak dari hasutan syaitan adalah tahajud. Tahajud. Jadi siapa yang mungkin lemah sangkaan kita gini, maka banyakkan bertahajud. Sebab tahajud ni dia menguatkan hati kita. Supaya syaitan tidak dapat duduk pada hati yang kuat. Hati yang kuat dan kukuh. Jadi antara solat yang paling baik untuk orang yang duduk dalam keadaan anxiety ni adalah dikata adalah tahajud. Memang kena istiqamah. Mak ni kalau ada mak anak yang sakit begitu, maka maknya kena kejut. Jom tahajud kan mak. Gitu. Kena supaya kuat. Supaya kuat. Okey. Macam mana Ustaz, saya nak kejut anak saya tahajud Ustaz, sebab saya pun tak bangun tahajud. Terlain lah. Okey. Terusnya. Okey, rasa berdebar-debar, sesak nafas. Hati lembek, betul. Kadang-kadang lemah hati ni, bangun tahajud. Allah kuatkan balik. Kalau saya pergi duduk pondok pelajari agama 3 bulan, Alhamdulillah dengan izin Allah, dia sihat dan lebih confident, betul. Dia kadang-kadang confident diri ni. Confident diri ni. Supaya apa yang berlaku ni confident. Mudarat ataupun manfaat, tak ada apa. Melainkan Allah izinkan. Siapa yang rasa kuat macam tu, maka mental dia kuat.
Mental dia kuat. Orang benci ke, orang suka ke, itu hal. Orang kata apa? Game mapuh. Game mapuh dia. Maksudnya, manusia ni tak ada apa memberi. Manusia tak memberi manfaat mudarat. Yang ada memberi manfaat mudarat ni cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, itu antara pembentukan dan penyempurnaan kejadian. Pembentukan dan penyempurnaan kejadian ni kita sebutlah. Okey, bila pembentukan dan penyempurnaan kejadian. Okey, itu nanti dulu. Ni panjang pula ada banyak cerita ni. Iaitu pembentukan. Pembentukan yang disebut dalam ayat di atas merupakan pembentukan material dan fizikal tubuh. Maka apabila Allah SWT menciptakan Nabi Adam pada peringkat tanah yang kental dan teguh sehingga menjadikan seperti tembikar, dia membentuk tubuhnya dengan menciptakan anggota badan dan organ manusia seperti yang kita sedia maklum sama ada nampak ataupun tidak. Semua ini dipersiapkan sebelum ditiupkan roh kepadanya. Setelah puluhan tahun dia duduk itu, Allah siapkan, jadikan semua. Telah menjadikan patung Adam ini sepasang tangan dan kaki serta satu kepala yang terdapat sepasang mata dan telinga, serta satu mulut dan hidung. Kemudian Allah menjadikan sebatang tubuh badan yang mempunyai bahagian hadapan dan belakang serta bahagian perut. Selain itu, terdapat juga jantung dan paru-paru, sebahagian dalam perut dan juga usus, saluran darah, arteri saraf dan lain-lainnya. Lagi namun, kesemua anggota dan organ ini kaku dan tidak bernyawa. Pembentukan jasad ini dan dalam ayat yang lain disebut sebagai taswiyah, pembentukan ataupun penyempurnaan kejadian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu fa idza sawaituhu, dikata fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Kemudian apabila aku, yakni Allah, sempurnakan kejadian Adam, maka serta aku tiupkan padanya roh dari penciptaanku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Maksudnya, setelah Adam diciptakan jadi patung, dia biarkan sekian lama, itu semua adalah proses, bukannya main-main. Bukan Allah biarkan Adam lama tu, dia sia-sia, tidak. Ada proses, sampai betul-betul kukuh, Adam ditiupkan roh. Benda yang Allah ciptakan sesaat, 5 saat, 10 saat, walaupun masa tu, dia bukan benda tak sengaja, tak. Benda tu memang ada. Kenapa 40 tahun kadang-kadang ada sebut lama tu? Lama jangka masa tu bukan perkara yang biasa-biasa, tak. Bukan memang saja Allah nak bagi lama, saja Allah nak bagi begini, saja Allah nak kata 5 tahun ke 6 tahun. Tak. Setiap apa yang Allah buat, Rabbana khalaqta hadha batila. Tak ada satu pun apa yang Allah buat benda tu sia-sia. Walaupun Allah jangka masa dia 10 saat ke, 40 tahun ke, setahun ke, Adam tu diciptakan kemudian dibiarkan, tak. Setiap saat yang Allah letakkan tu, dia perkiraan yang sangat detail dan benda tu semua ada manfaatnya. Sebab tu dalam Quran sebut kan, Rabbana khalaqta hadha batila. Tak ada satu pun kejadian Allah yang Allah ciptakan tu sia-sia. Jadi kalau dibiar lama tu pun ada kelebihannya. Dan sampailah pembentukan agama disempurnakan, sawaituhu, disempurnakan. Kan? Taswir itu, disempurnakan taswiyah itu, maka aku meniupkan roh. Fihi min ruh aku. Jadi ni perkataan ruhi ini, aku tiupkan padanya roh dari roh aku. Ruhi. Yang ini kita akan bincang nanti. Kenapa Allah sebut ruhi? Aku telah tiupkan rohku ke dalamnya. Nanti kita akan bincang. Rohku ini orang-orang Nasrani, Kristian, dikata begitulah. Dikata Allah tiupkan roh aku itu kepada Isa. Allah sebut juga roh aku kepada Isa. Jadi roh aku tu maksudnya Isa tu sebahagian dari Tuhan. Roh aku. Allah tak menjadikan roh yang ciptaan dia, tapi Allah tak kata roh ciptaan dia, tapi dia kata roh aku. Maksudnya ini benda ni yang menjadikan orang yang sesat, ilmu-ilmu ma'rifat yang sesat, dan hari ini menggunakan kalimah ini. Maka dikata manusia ni sebenarnya bukannya makhluk, tapi dia sebahagian daripada roh Allah. Roh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hakikat dia kata dia boleh pijak Quran. Ada satu hari dia pijak Quran. Kenapa dia kata bahawa kita ni adalah bukannya makhluk Allah, tapi kita ni sebahagian daripada makhluk, sebahagian daripada Allah itu sendiri. Sebab tu bila dia dah sebati dengan Quran, dia rasa bahawa dia dengan kalam Allah tu dapat. Ini ajaran-ajaran hakikat, ajaran-ajaran makrifat yang salah.
yang salah. Nanti kita akan bincang kenapa ruhi dari segi kaedah bahasa Arab. Sebab tu nak tafsir Quran, Nabi pernah menyebut barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan nafsu ataupun menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, maka dia telah meletakkan sebelah kaki dia ke dalam neraka Jahannam. Ingat tafsir Quran kena buka tafsir. Oh, saya kau tak berani sungguh. Saya kalau buka nafsir Quran, saya kena buka apa yang tak boleh pakai otak. Barang siapa, sebab Nabi dah sebut dah, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akal, maka tunggulah. Tentang dia telah duduk di dalam, menempatkan diri di dalam neraka Jahannam. Jadi main otak, tadabbur Quran pakai otak. Tadabbur Quran pakai otak. Tanpa kefahaman tafsir, tanpa kefahaman ulama, tanpa kefahaman wahyu. Kalau kita nak tadabbur juga boleh. Kita baca dulu tafsir. Kan? Yang ulama dah tafsirkan. Kan? Asbab turun dia kenapa. Kita dah baca pandangan daripada begini. Baru kita tadabbur ayat tu. Baru tadabbur ambil apa kelebihan untuk kita. Baru boleh. Tapi kalau kita tak faham ayat tu daripada awal, kita letakkan pakai akal, menafsirkan pakai. Tafsir dengan tadabbur tak sama. Menafsirkan ini kerja ulama. Jadi kita kena faham dari segi ayat Quran itu dari pandangan ulama. Sebab ulama tahu sebab turun. Konteks ayat. Jadi kita baca, kita konteks ayat. Dan bila dah baca tafsir, kita kasih tengok, baru kita tadabbur pula. Apa ayat ini kena mengena dengan kita. Contohnya, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ini kalau buka dalam mufti wilayah pun ada. Dia letak makna suka hati dia. Sebab tu bahayanya. Sebab tu ditegur tu. Orang yang mengatakan bahawa dia kata fitnah itu, dia kena fitnah kena tuduh. Tapi dia kata apa tadi bawah ayat? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih buruk, lebih bahaya daripada membunuh. Oh, ini bahaya betul. Siapa yang ayat begini, maka dengan tak sengajanya dia buat macam ni, maka dia telah meletakkan diri dia ke dalam, dia letakkan sebelah kaki dia ke dalam neraka Jahannam. Sebab ini ayat Quran. Mana boleh kamu pakai ayat Quran dengan kefahaman kamu, dengan keadaan yang jahil. Sedangkan al-fitnah di sini adalah maknanya syirik. Bukan makna dituduh. Kerana kekal di dalam syirik. Kalau kamu ni, antaranya kalau hari ni kamu biar dengan keadaan kesyirikan, orang kota Mekah ni, biar syirik. Tak apalah, yang penting aman. Daripada kita perjuangkan akidah kita ni, akhirnya berperang. Tapi siapa yang memperjuangkan dia syirik, dia masuk Islam, maka ketika itu orang-orang jahilah mula menentang dia, Allah bagi tahu perang. Kerana perang ketika ini lebih baik daripada terus berkekalan dengan syirik, menyekutukan Allah. Jadi sebab kamu ni masuk Islam, kamu kena kekalkan Islam kamu ni tak syirik, tapi kamu kena berperang pula. Kena berbunuhan. Sampai sanggup mati daripada kekal. Maksudnya, maksud syirik itu lebih bahaya daripada dimati, dibunuh ataupun perang itu sendiri. Maksudnya perang tu lebih baik daripada kekal syirik. Kekal. Macam kita lah, kita nak tegur orang, adik-adik kita ni teruk macam mana. Tapi teguran itu mungkin kita rasa macam akan datang nanti akan menyebabkan bawa lebih bahaya. Tapi kalau tegur nanti, dia benci kita pula. Tapi tak tegur, lagi bahaya. Tak apalah, kita tegur juga sikit, slow-slow. Tapi walaupun tegur, tapi nampak macam, tegur nanti salah pula. Tak tegur salah. Tapi walaupun menegur tu mungkin nampak macam ada negatifnya, tapi tak tegur, lebih teruk, maka kita ambil lah. Menegur tu lebih baik. Walaupun kesan menegur tu pun teruk, tapi kesan tak tegur, lebih teruk. Tak menegur anak, tak menegur sepupu, tak pakai tudung ke. Tapi ni mungkin dia ada, lepas ni mungkin dia tak apa-apa suka dengan aku ke. Tapi tak apa. Tapi dengan cara tak menegur, lebih teruk lagi. Tapi nak kena tegur, kena ada ilmu. Tapi bukanlah tak tegur. Risau kesannya. Tapi tak tegur, kita tak pernah risau pula kesan tu. Akhirnya, kita bahaya ni. Kita tegur takut kesan. Tapi kita tak tegur, cuma tegur. Apa kesan tak tegur? Anak-anak tak tegur solat. Tegur takut lari. Tapi tak tegur lah. Tak tegur tu apa jadi? Tak tegur lagi tegur. Kalau Nabi tak tegur, Nabi tak kena bunuh lah. Rasulullah tak jalankan dakwah dia, Rasulullah pun tak kena bunuh. Rasulullah kata lantak lah. Yang penting aku semayang, solat. Tak payah ajak lah kaum. Sebab Nabi ajak tu akhirnya berbunuhan. Berperang. Berperang. Tapi ingat, Nabi rela dibenci. Hanyalah kerana melaksanakan dakwah. Hari ni saya boleh ada
orang-orang yang hari ni yang dia berdakwah, dia boleh duduk dekat masjid, duduk pergi Tesco jalan dengan anak, isteri. Dia tak tegur orang pun. Kalau dia tegur orang kampung, begini-begini, mula orang benci dia. Dia bangun menghadap orang kafir, maka orang kafir mula benci dia balik. Jadi, tapi benda ni, kalau dia biarkan, makalah lebih teruk. Jadi itu. Jadi al-fitnah di sini adalah syirik. Kekal dalam syirik itu lebih dahsyat daripada peperangan itu sendiri. Jadi kat sini, siapa yang baca dia kena tuduh. Lalu dia kata fitnah. Fitnah itu bukan tuduhan. Itu buhtan. Tuduhan adalah buhtan. Jadi dari segi maksud Quran, dia menyangka bahawa Al-Quran begitu dengan keadaan yang jahil. Dia, malah dengan jahilnya itu, dia menafsirkan Quran pakai otak dia. Maka dia telah menempatkan diri dia. Sebahagian kaki dia telah menempatkan kaki dia ini ke dalam neraka Jahannam. Jadi bahaya. Jadi bahaya menggunakan Quran tanpa ilmu. Jadi macam mana cara dia? Belajar. Belajar. Sebab tu saya takut dengan orang-orang yang ada kelas tadabbur Quran tapi depan dia tak ada tafsir. Dia pakai tafsir sendiri otak dia. Bahaya betul. Depan dia tak ada penafsiran, tak ada hadis, tidak ada ijtihad ulama yang besar, maka dia menafsirkan Quran guna akal. Jadi orang begini ni kita tinggalkan dia. Tinggalkan dia sebab bahaya. Sebab menggunakan Al-Quran dengan akal, dengan akal dia sendiri. Lantaran setiap perkara, saya baca lagi, habis sikit lagi 5 minit. Setiap perkara yang berlaku kepada Nabi Adam, bermula daripada proses pembentukan sehingga sebelum ditiupkan roh kepadanya, itu terjadi kepada zuriat Adam sehinggalah hari kiamat. Namun begitu, terdapat perbezaan antara dua pembentukan ini, iaitu berlaku secara zahir dan bentuk luaran. Hal ini kerana bentuk tubuh badan baginda muncul dalam bentuk patung yang berjasad dan besar, sedangkan pembentukan zuriat baginda hanya berlaku dalam rahim ibu saja. Malah bentuk kejadian begitu kecil. Bezanya kita jadi daripada lahir, daripada rahim. Adam terus besar. Oleh yang demikian, Allah berfirman kepada semua manusia yang datang daripada keturunan Adam dalam surah Al-Infitar ayat 6 hingga 8. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Wahai manusia, apakah yang memperdayakanmu berlaku derhaka? Apa yang menyebabkan kamu ni, yang memperdayakan kamu ni, yang menipu daya kamu ni sehingga berlakunya kederhakaan kamu kepada Tuhanmu? Apa yang menyebabkan kamu kena tipu? Tipu daya apakah yang menyebabkan kamu derhaka kepada Tuhanmu? Gitulah. Yang Maha Pemurah. Tuhan ni Maha Pemurah. Kenapa kamu tak bersyukur ni? Apa yang tipu daya kamu ni? Allah bagi kamu mata. Mata ni Allah bagi. Tapi kenapa kamu rasa nak mata ni kamu tak pernah syukur dengan nikmat mata? Hari ini kalau ada orang yang terhentak mata ke dinding ni pagi ni, dia jalan-jalan terjatuh, terhentak kepala dia, mata dia ni urat saraf putus. Agak-agaknya kalau pergi hospital, kata hospital tak ada lagi cara jalan. Melainkan kena pergi Singapura. Ada alat ni, kena laser kita ni, tapi kena bayar 400, 300 ribu atau 200 ribu. Agak-agaknya ibu-ibu kat sini, ada tak yang nak menghabiskan duit? Mata tak nampak, 200 ribu tu dia kata boleh lah. Yang penting saya dapat tengok balik. Agak-agaknya ada tak di sini yang menghabis duit 200 ribu nak betulkan mata balik? Mesti ada. Kadang-kadang ada dalam bank dia ada 400 ribu. Habis. Menunjukkan mata ni, 200 ribu tak ada tandingan apa pun. 200 ribu sekalipun, dia bukan nilaian mata kita. Bukan nilaian mata. Sebab tu bahaya. Orang yang tak hafal ilmu, dia dah mata tak nampak, tiba-tiba al-mulk tak hafal. Pening. Pening. Jadi dia menyesal. Kenapalah waktu mata aku ada tapi tak hafal al-mulk. Jadi bila mata tak nampak, masa tu tak boleh baca Quran dah. Jadi untung saya bersyukur pada Allah. Siapa yang dapat ada mata, digunakan untuk waktu mata dia nampak, gunakanlah untuk kita selalu beribadah. Ambil kesempatan untuk hafal Asmaul Husna, kan? Untuk menghafal Al-Quran yang selagi mana mata kita boleh melihat. Jadi mata kita ni, apa yang menipu daya kamu sehingga kamu tak bersyukur? Sedangkan kalau kamu memahami nikmat mata pun, hari ini kamu cukup sujud kepada Allah. Berapa lama? 1 malam tu kau sujud. Kalaulah Allah kembalikan balik mata kita yang telah buta tu, kalau boleh kata, okey syaratnya kamu kena sujud kepada Allah 12 jam. Kita sujud kepada Allah 12 jam. Kalau Allah suruh lah, kalau kamu nak kembalikan balik mata tu, Allah kata kamu kena sujud
kepada Allah selama 1 jam. Agaknya sujud tak kita? Sujud. Kamu kena baca Al-Mulk selama setahun. Kita akan baca. Sebab Allah nak bagi balik mata tadi tu. Tapi kita tak tahu kelebihan mata yang ada pada kita ni. Mata saja ni pun lebih hebat daripada sebiji rumah. Kita lebih rela kehilangan sebiji rumah daripada kita kehilangan penglihatan kita. Tapi hari ni kita sedih tak dapat bayar rumah, tak dapat rumah yang besar. Kita sedih tak dapat kereta yang besar. Tapi kita tak pernah rasa syukur dengan mata yang lebih mahal daripada sebiji rumah. Telinga yang lebih mahal daripada sebiji rumah. Lebih besar lagi segalanya. Jadinya, dia kata, kamu, apakah yang memperdayakan kamu? Syaitan lah. Yang berlakunya kamu menyebabkan kamu derhaka kepada Tuhan yang memang pengasih dan pemurah. Tuhan yang menciptakan dan mengaturkan kejadian kamu. Allah yang aturkan, mujuk Tuhan tu Allah. Dia yang aturkan kita punya perjalanan ni. Cantik je. Kan? Lalu dia bagi mata ni percuma. Kalau kerajaan ni tak mungkin, kena kod, kena cukai, kena itu. Tapi Allah bagi percuma. Lalu menjadikan anggota kamu sesuai dengan tujuan yang kamu diciptakan. Kerana anggota yang diadakan itu serta menjadikan binaan tubuh badanmu sama padan dengan kekuatannya dalam bentuk apa dan rupa apa yang dikehendakinya. Dia yang menyusun kejadian kamu. Jadi alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iaitu Adam, iaitu yang sebuah patung yang dibiarkan di syurga, kan? Dibiarkan di syurga sekian lama. Dan kemudian tajuk-tajuk yang mendatang, kita masuk bab yang seterusnya, iaitu ketika Adam diciptakan. Jadi insyaAllah kita sambung lagi ulasan tajuk yang ini, memikirkan bagaimana nanti Iblis akan berfikir tentang patung Adam. Dia masuk macam mana, apa yang dia tengok dalam patung Adam tu, apa kelemahan Adam, dia akan tengok. Jadi kita akan belajar kelemahan patung Adam. Kita akan menganalisis dalam ayat ini kelemahan patung Adam dan apa kelebihan jin pula yang boleh melihat dalam kelemahan ini. Jadi kita kena tahu apa kelemahan faktor Adam. Kelemahan dalam badan dia kena tahu. Dan kelebihan kita tahu, kelemahan pun kita kena tahu. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi insya-Allah sakit mata pun dah risau. Ya betul. Jadi surah apa yang dibaca tadi? Surah mana? Surah ni. Surah apa tadi? Surah ni surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar ayat 6 hingga 8. Ayat 6 hingga 8. Wahai manusia, apa yang menipu daya kamu sehingga kamu berlaku derhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Kita ni rasa macam kita lebih hebat. Padahal apa yang menyebabkan kita jadi macam ni? Jadi sombong, jadi riak, jadi sombong. Bagaimana kenapa? Mungkin kerana kita ni ditipu oleh syaitan. Ditipu oleh syaitan. Jadi wallahu alam, sampai kita tak merasakan nikmat daripada Allah tu besar. Kita baru rasa kita nikmat yang besar ni, mata ni semua ni bukan nikmat. Malah tu seolah-olah macam benda tu dah daripada kecil dah ada. Jadi itu yang kita tak pernah mengasastakan. Nikmatnya melihat, nikmatnya mendengar, nikmatnya bercakap. Kalau Allah bagi kita kejap tak boleh bercakap, baru kita tahu betapa nikmatnya dapat bercakap. Wallahu a'lam. Latifah Hussein. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bis-shawab. Okey, insya-Allah. Pak Admin. Baca Al-Mulk dulu ke Ustaz? Boleh, tak masalah. Boleh. Al-Mulk dulu baru kita untuk manja. Ya. Silakan. Okey, insya-Allah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabul kiram. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن rahmati kami, sayangi kami ya Allah dan turunkan rahmat kepada kami dengan Al-Quran yang kami baca ini ya Allah waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan jadikan Al-Quran yang kami baca ini sebagai imam ikutan kami sebagai cahaya menerangi kami sebagai rahmat dan rahmat kasih sayangmu kepada kami sebagai hidayah dan petunjuk kami, sebagai penawar bagi penyakit-penyakit kami yang kami hadapi, ya Allah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina, di saat mana kami dilupakan, dilekakan. Ya Allah, selalu ingatkan kami, ya Allah, untuk kami selalu mendekati, mendampingi dan membaca Al-Quran. Di saat mana kami malas, Engkau rajinkanlah kami membaca Al-Quran. Wa'allimna minhu ma jahilna, di saat mana kami jahil, ya Allah. Engkau ajarkanlah di saat mana kami tidak faham ya Allah, fahamkanlah di saat mana kami tidak pandai ya Allah, pandaikanlah kami ya Allah untuk membaca Al-Quran. Warzuqna dan berikan kepada kami kesempatan dan juga rezeki ya Allah tilawat suratul Mulk untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini ya Allah. Warzuqna fi kulli lailah, pada setiap malam ya Allah. Warzuqna ya Allah, berikan kepada kami rezeki dan juga kesempatan ya Allah tilawatil Quran untuk kami dapat membaca Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, di sepanjang malam dan siang. Waj'alhu lana hujjatan, dan jadikan Al-Quran yang kami baca ini sebagai hujjah kepada kami ya Allah. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Insyaallah. Allahu a'lam.